Assalamualaikum, dan kita kembali lagi dalam Table Talk with Semboyan. Satu podcast yang kita rasakan pencetus fenomena kan dia. Pencetus fenomena. Inilah pencetus fenomena kepada semua podcaster-podcaster di luar sana. Sebab kita bukanlah nak kata table talk kita ni isu-isu berat, tak sebenarnya. Tapi dia adalah isu-isu yang lebih dekat kepada masyarakat. Benda-benda yang korang tak pernah nak kupas. Ataupun podcaster-podcaster kat luar tu tak berani nak ulas. Betul. Saya berani sebab saya ada kanda kat sebelah. Tak, sebenarnya kita lebih sebab sekarang ni banyak orang bercerita tentang bukan reality. Betul. Kita nak dengar reality. Betul. Sebab tu podcast kita ni kita nak panggil figure-figure tetamu yang memang boleh jawab. Betul. Dan boleh bagi kefahaman pada masyarakat. Betul. Sebab kadang-kadang kita cakap, kita seronok tengah makan popcorn kita cakap kat rumah. Betul. Tapi yang melalui, yang merasa. Jadi hari ni kita ada hebat. Jadi dia ni tahulah siapa yang kita jemput hari ni kan. Dan tetamu kita pada hari ini siapa tu bang? Berbeza daripada yang sebelum-sebelum ini, yang sangat luar biasa bagi saya. Betul. Sebab individu ini antara individu yang cukup penting sebenarnya. Betul. Dalam Malaysia lah sebenarnya. Betul. Yang bergiat cukup lama dalam arena politik negara dan pernah memegang beberapa portfolio jawatan yang cukup besar. Betul. Dalam Malaysia. Dan hari ini kita nak bersama dengan beliau untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang apa sebenarnya luar dan dalam kisah ataupun perkara-perkara tabu yang menjadi persoalan ramai orang. Betul, kan? bang. Kita tak nak dengar benda-benda kat macam media, kat media kan. Kadang-kadang orang keluar statement. Okey, yang ini kita nak tanya tuan badan sendiri. Macam dia orang menteri. Betul. Dia orang cakap macam seolah-olah dia orang tu menteri. Jadi hari ni betul. kita panggil betul-betul. Saya okey. Saya kerja menteri okey. Okey. Cuba Saya okey. Dan kita bersama sekarang ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Anwar Musa. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Khabar. first time pun kan. Baik. Ya. Baik alhamdulillah. Aura kan. Dia punya aura pejuang tu kan. Betul lah. Lain macam kan. Tiba-tiba saya jadi semangat. Semangat. Dan okey. Ini podcast yang pertama Tan Sri ke Tan Sri ada podcast lain sebelum ni? Ada juga dijemput sekali-sekala hadir. Ya. Tan Sri orang yang jenis sukakan entertainment ke macam just a filler je lah macam mana Tan Sri? Bergantung entertainment yang macam mana maksud. Macam Tan Sri suka layan podcast ke kat rumah, suka tengok YouTube ke, tengok TikTok ke, ataupun Tan Sri macam tengok ada setengah juga. macam old school lah, macam tak kisah sangat lah TikTok. Betul. Follow juga. Ya. Okey, baik. Jadi tak kenal lah kita. Oh, betul. Oh, kenal. Kenal kan? Saya Tan Sri follow saya kot. Okey. Tan Sri, terima kasih banyak sebab datang dalam Semboyan Talk. Dan banyak sebenarnya perkara yang kami nak tanyakan kepada Tan Sri dalam sembang Table Talk hari ini. Tapi sebelum kita nak pergi lebih dalam tentang itu semua, kita nak mengenali kehidupan awal Tan Sri Anwar Musa as a manusia biasa. Betul. Yang menjalani kehidupan kanak-kanak seperti orang biasa mungkin. Awal kehidupan Tan Sri, sekolah di mana, asal, dan juga background sedikit kalau boleh Tan Sri share tentang keluarga. Nah, alhamdulillah, kalau boleh saya gunakan istilah yang paling mudah, saya memang datang pada keluarga orang biasa-biasa. Orang biasa di kampung, ya. Keluarga saya ataupun abuya saya seorang tok guru yang merantau ke sana sini mengajar, membuka pondok. Selain daripada di Bukit Marak sebagai tempat utama beliau mengajar, tapi beliau juga selalu berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, termasuk tinggal di Makkah Mukarramah agak lama, berpuluh tahun di sana, kemudian balik bulan-alik Mekah, balik ke dalam negara. Pokoknya beliau adalah seorang pendakwah, seorang da'i. Dan keluarga saya adalah keluarga yang sederhana, berada di kampung macam orang lain juga.
tidak daripada keluarga yang berada ataupun mempunyai latar belakang politik, tidak ada. Saya dibesarkan di sebuah kampung, namanya Kampung Bukit Marak. Bersekolah di sekolah biasa saja, di sekolah kebangsaan di kampung. Cuma saya agak bernasib baik selepas sampai tahun 6 atau darjah 6 disebut pada masa itu, saya terpilih untuk menduduki peperiksaan khas untuk masuk ke sekolah berasrama penuh. Sama penuh. Jadi bila berjaya dalam peperiksaan itu, peperiksaan khas itu, maka saya mula merantau lah pada waktu usia saya 12 tahun. Betul. Untuk pergi ke sekolah berasrama penuh di Perak, di Ipoh, sekolah Tuanku Abdul Rahman. Jadi sejak daripada itulah saya dibesarkan dalam suasana sekolah berasrama penuh. Selepas tingkatan 3, saya mendapat pelajar terbaik, top 5 dalam sekolah berasrama penuh. Saya telah dipilih untuk pergi ke Maktab Tentera Diraja. Kerana waktu itu saya aktif sukan, saya mewakili Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak dalam acara 400 meter, acara lari berganti-ganti 400 meter, bermain rugby untuk combined school Perak. Sukan juga kan saya. Atlet lah. Dan juga volleyball. Kalau kata 4 kali 100 tu atlet tu. Macam saya lah. Saya atlet. Saya 6,600. 6,600 tak pernah sampai. 6,600 niat je. Niat. Lagi tak. Jadi lepas pada itu masuklah pula ke sekolah asrama yang of different types, itu military school. So undergo military training, very rigorous military training di Royal Military College. Sampailah saya ambil peperiksaan MCE. Dan daripada situ UTM, Universiti Teknologi Malaysia, buat pertama kali membuka program ijazah kepada lepasan MCE ataupun SPM. Jadi saya terus apply. So lepas tingkatan 5, saya terus masuk universiti. Tahun 1 untuk program 5 tahun di Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dan di situlah saya mula mendekatkan diri dengan gerakan mahasiswa sebagai Seksua Agung, sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa, dan mula getting in touch dengan national figures, pimpinan-pimpinan negara waktu di Persatuan Mahasiswa. Jadi itulah latar belakangnya. Dan selepas di UTM, saya dapat anugerah graduan terbaik di fakulti saya waktu itu, dan saya dapat sambung lagi pelajaran. Baik, minat dalam politik tu memang daripada bangku sekolah ke ataupun selepas? Sebenarnya tidak sangat kata minat dalam politik, cuma waktu saya dia ada influence ke daripada? Tidak sangat berparti. Tapi dalam bentuk kerana saya dalam keluarga seorang tok guru yang kehidupannya itu dekat dengan masyarakat. Kalau arwah ayah saya ni, kalau pendang padi dia tu anak-anak murid dia yang kerjakan. Waktu musim menabur, kata musim cedung, musim mengetam padi, jadi anak murid tolong. Jadi suasana hidupan sangat community based. Jadi bila masuk ke sekolah, kita masuk dalam kegiatan baik pengakap, baik persatuan, kita menyambung lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat community based. Kemudian bila kita jadi Presiden Persatuan Mahasiswa, kita punya concern tentang masalah orang kampung, masalah kemiskinan, masalah pendidikan dalam gerakan mahasiswa. Saya merantau sampai ke Sabah, ke Tuaran waktu saya masih lagi pelajar untuk melaksanakan program khidmat siswa waktu itu. Hatta kita pergi sampai ke Indonesia, kita buat program khidmat siswa dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Kebanyakannya fokus kepada soal kemiskinan rakyat, soal kerjaya rakyat, soal pendidikan rakyat. Jadi tak berparti, tapi kegiatannya begitu. Saya cuma mula terlibat dalam kepartian itu setelah saya dilamar oleh almarhum Datuk Haji Muhammad Yaakob sewaktu dia menjadi Menteri Besar. Saya sedang bekerja di Kuala Lumpur kerana saya menerima beasiswa pada Dewan Bandaraya. Jadi saya jadi perancang bandar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tapi Kerajaan Kelantan telah berlamar saya minta balik bekerja di Kelantan.
Jadi Kerajaan Kelantan membeli kontrak saya dengan Bandaraya dan saya dibawa balik oleh Menteri Besar. Jadi bila berada di Kelantan itulah pada kira-kira tahun 81 itu. Barulah menjadi dekat dengan kepartian. Jadi sebelumnya politik, tapi politik pelajar. Betul. Tidak politik kepartian dan tidak menjadi kader kepada mana-mana parti, tidak. Walaupun sewaktu saya belajar, saya dapat dengan Pak Lah Badawi yang waktu itu sebagai ketua pengarah di Kementerian Belia dan Sukan sebelum pun dia jadi menteri. Kemudian di bawah program KBS waktu itu ada program melatih pemimpin belajar. Jadi saya pernahlah dibawa ke Pertak, ke Dusun Tua, menjalani latihan-latihan kepimpinan. Itulah yang terdekat saya tengok dengan yang kepartian. Dan juga waktu itu, waktu Datuk Harun Idris sebagai Ketua Pemuda, dia juga pernah menjemput pemimpin-pemimpin belajar, datang ke rumahnya, berdialog, berinteraksi dengan dia dan sebagainya. Dan waktu itu juga saya kenal dengan kawan-kawan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim 74, masa lepas dia kena tahanan, Datuk Ibrahim Ali dan sebagainya. Jadi berlega di sekitar politik pelajar. Tidak politik kepartian. Politik kepartian hanya setelah saya balik ke Kelantan lah. Jadi sebenarnya dia ni Tan Sri ni sebenarnya orang yang suka buat kerja masyarakat. Betul. Pada awal kebajikan. Jadi saya rasa politik ni adalah lebih kepada pentas saja digunakan untuk pentas. Parti ni adalah pentas untuk buat lebih besar. Saya nampak macam itulah. Allah betul kata Sri ni. Ke macam mana? Ya, sebab dia pada saya lah, orang yang terjebak ataupun menceburkan diri dalam politik ni dia bergantung juga kepada nawaitu dan latar belakang dia. Kalau dia seorang yang berniaga dan dia merasakan politik itu memajukan perniagaan dia, jadi banyak orang masuk politik kerana berniaga. Kalau seseorang itu masuk politik kerana dia memang nak jadi wakil rakyat, nak jadi ahli parlimen sebagai satu pangkat, satu kedudukan, maka dia akan mengejar itu. Macam saya tidak. Saya politik berkhidmat. Jadi saya mula berkhidmat sejak pada sekolah, pelajar, keluarga saya begitu. Saya masih ingat waktu saya nak pergi ke sekolah bahasa Penuh, ayah saya sebagai tok guru di kampung tak cukup duit nak RM700 waktu itu. Nak RM700 tak cukup duit. Jadi anak murid dia daripada kampung Melawi di Bacok bawa lembu all the way datang ke Bukit Marak. Beri lembu tu pada tok guru, suruh tok guru jual untuk bagi duit kat saya. Jadi benda-benda begitu meninggal kesan kan kepada saya. Jadi kehidupan kita ni adalah kehidupan di mana kita dan masyarakat itu begitu dekat. Hidup dalam suasana banyak berkorban, banyak bersedekah, banyak melakukan kebajikan. Jadi macam soal kepartian tu dia datang kemudian. Platform mana kita tiba-tiba berada dalam platform mana itu kadang-kadang kebetulan, bukan satu benda yang kita target nak pilih itu, nak pilih ni, tidak. Dia macam bagi saya lah, dia berlaku secara sendiri, secara organik. Saya menyertai dengan satu parti yang tertentu pada waktu itu. Tetapi pembawaan tu tak berubah. Iaitu mengutamakan kepada berkhidmat, berkorban, dan sepanjang-panjang dalam politik tidaklah berniaga, jadi kaya raya dengan berniaga melalui politik dan sebagainya, tak ada. Jadi politik first. Jadi perniagaan dan sebagainya itu bukan perkara yang menggunakan landasan politik. Kalau saya katakan sepanjang saya membuat bisnes dan family business, saya tidak dapat favor daripada kerajaan, tak dapat kontrak, ke dapat projek, ke dapat balak, ke dapat tanah, ke dapat, tak ada. Walaupun saya begitu lama dalam politik, tak adalah nak dapat kontrak dan sebagainya. Sebab kita fokus kita tidak di situ. Kita asyik berceramah, kita menjalankan aktiviti politik, kita tak fokus pada perniagaan. Perniagaan tu setelah saya berhenti jadi menteri, dah tak ada pilihan buat bisnes. Itu pun tidaklah bisnes yang orang kata public listed company macam orang lain, main di corporate game dan sebagainya. Sekadar biasa-biasa. Tetapi alhamdulillah. Baik, itu dia. Kita dapat satu gambaran yang jelas lah. Maksud dia Tan Sri bermula sebagai seorang yang berkhidmat untuk masyarakat.
Dan bermulanya di situlah segala-galanya bermula untuk berkhidmat untuk Malaysia. Jadi saya nak tanya Tan Sri, hampir berapa puluh tahun Tan Sri di dalam arena politik? 50 tahun. Saya pun tak sampai lagi umur 50 tahun. 50 tahun 50 tahun. Tapi tak tahu. Saya jadi aktivis tu dah bermula, saya masuk tahun 74 ke universiti tu dah mula bergiat. Dia kata politik, lebih ada politik pelajar ya. Betul. 74, 78 saya mendaftar menjadi ahli ahli UMNO pada waktu itu pada tahun 78. Bermaknanya kalau tahun 80 dah 44 tahun kan. Betul. Jadi saya dah menjadi ahli parti itu dah 46 tahun. Ya. Tapi aktif secara politik hampir 50 lah. 50. Sebab sebelumnya tak menjadi ahli mana-mana parti. Betul. Tapi secara orang panggil politik campus. Okay. Politik. Jadi kalau saya politik aktifnya lebih kurang hampir 50 tahun. Secara menjadi ahli kepartian lebih kurang 46. Begitu boleh langkungkan 50 tahun lebih. Dalam 50 tahun lebih tu berapa banyak jawatan yang pernah dijawab oleh Tan Sri? Jawatan kalau dah jawatan politik tentulah banyak. Betul. Tapi tidaklah terlalu banyak kerana satu-satu jawatan tu pegang lama, tak bertukar-tukar jawatan. Betul. Tapi saya lalu daripada bawah. Saya bermula dengan ahli cawangan biasa, kemudian dipilih jadi ahli jawatan kuasa cawangan di kampung, kemudiannya menjadi ketua pemuda cawangan di kampung. Lepas tu jadi bendahari pemuda bahagian, naik satu tangga. Okay. Daripada bendahari pemuda bahagian, saya terus jadi naib ketua bahagian. Tapi sewaktu jadi bendahari pemuda bahagian, dilantik oleh ketua pemuda bahagian pada masa itu, saya take a break, saya pergi ke luar negara. Menyambung saya punya postgraduate. Dan di sana jadi presiden Kelab UMNO pula di sana. Di sana? Di London. Ya. Jadi selepas jadi presiden Kelab UMNO, bila balik, tamat pengajian, balik, saya terus pergi ke naib ketua bahagian. Pada waktu itu saya usia baru dalam 28, 29 gitulah. Dan jadi naib ketua bahagian. Lepas tu naik satu sakut jadi timbalan ketua bahagian. Betul. Dan pada tahun 86 baru dah jadi ketua bahagian. Okay. Jadi ketua bahagian daripada tahun 86 sampailah pada tahun 2003 baru-baru ni. Jadi 37 tahun jadi ketua bahagian. Jadi tempoh lama jawatan tak banyak lah. Sebab satu jawatan saya pegang lama. Betul. Kemudian itu di peringkat akar umbi jadi ketua bahagian sampailah tahun 2023-22 lah masa PRU baru ni. Kemudian di peringkat nasional saya bermula menjadi ahli majlis tertinggi. Okay. Sebelumnya tu aktif dalam Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia masa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui biro-biro yang dilantik ya. Kemudian saya jadi alim MKT tahun 1990. Jadi hampir 30 tahun lah saya menjadi ahli majlis kerja tertinggi. Sehinggalah pada menjelang PRU 14 saya diminta oleh Datuk Seri Najib dan dilantik oleh beliau menjadi ketua penerangan UMNO Malaysia. Dan selepas itu menjadi Sesuatu Agung semasa Datuk Seri Zahid. Datuk Seri Zahid menggantikan Datuk Seri Najib. Betul. Saya dilantik menjadi Sesuatu Agung sehinggalah tahun 2022 lah. Jadi satu perjalanan yang panjang dari sudut itulah. Betul. Saya ni kanda tak adalah begitu arif sangat tentang politik. Tak adalah kita get into sangat kan mengenali. Saya mengenali Tan Sri Anwar Musa ni sebab kita orang seni kan. So RTM tu dah macam rumah kedua lah kadang-kadang pergi lah. So bila Tan Sri rasmikan Kota Media RTM tu, dia lain tau bang Ganda. Bila saya pergi di situ, sebab bila saya pergi tahun sebelum 2016, 2017 kan, time tu memang tengah duk buat lah kan. Tapi bila dah siap tu, wow, dahsyat. Rasa macam dekat London tu. sebab saya bekerja di situ. So kita buat teater di situ, kita di situ kan. Teknologi yang ada di Kota Media RTM tu memang advance. Memang advance daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita rasa macam dahsyat lah. Dahsyat. Memang dahsyat. Kota Media tu dia originate lama sebenarnya. Betul.
seawal kita menjadi tuan rumah untuk Sukan Commonwealth. Bila saya mengetuai pembidaan untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth, satu daripada selling point kita ni adalah kita mesti mempunyai media center, international media center. Kemudian kita wujudkanlah International Media Center tu di Angkasa Puri. Dan daripada konsep International Media Center itulah timbulnya idea untuk mengadakan Media City. Supaya kita mengadakan segala-gala yang berkaitan dengan broadcasting pada satu tempat dengan kemudahan-kemudahan yang terkini. Kerana kemudahan-kemudahan sedemikian penting bagi negara. Betul. Sebab kalau negara mempunyai broadcasting system yang up to date, kita mudah dapat untuk pembidaan acara-acara antarabangsa. Betul. Itu pengalaman yang kita dapat waktu kita membida untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth. Yang mana sukan tu berjalan tahun 98. Betul. Pembidaannya kita buat tahun 92, 93. Waktu saya menjadi Menteri Belia dan Sukan. Dan kali pertama kita negara Asia yang pertama ataupun negara bukan kulit putih yang pertama yang menjadi berjaya memenangi pembidaan tuan rumah Sukan Commonwealth. Baik. The end produknya ada dua. Pertama, kompleks sukan termasuk Stadium Bukit Jalil. Itu juga sebahagian daripada bermula dengan promise waktu pembidaan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth, maka terbenalah kompleks sukan Bukit Jalil. Dan yang keduanya adalah Media City. Betul. Yang bermula dengan International Broadcasting Center. Betul. Kemudian menjadi Media City. Itu antara byproduct kepada pembidaan kita untuk menjadi tuan rumah acara-acara antarabangsa. Memang cantik kota media, Tan Sri. Kena pergi tengok. Cantik betul. Terima kasih, Tan Sri. Iman ada soalan nak tanya pasal bola kan? Betul. Okey. Soalan-soalan yang orang tunggu-tunggu kan bang? Okay. Tanya Alex Ferguson ada minta autograf saya ke tidak? Okay. Sebelum tu kita tanya Tan Sri dulu. Baik. Tan Sri fan siapa? Man U, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Tapi yang jujur ke nak cari yang tapi kalau tengok yang sebenar. Kalau tengok colour baju, Man U ni. Saya kebetulan waktu belajar di England lagi, saya follow MU. Okey. Kan dah jaga. Jadi follow MU. Memanglah kalau orang kata tak adalah saya nak gelarkan diri saya ni fan, tapi kalau saya pergi tengok bola di England tu saya jarang pergilah ke stadium lain. Saya hanya pergi ke Old Trafford untuk tengok bola. Walaupun pernah lah sekali dua pergi tengok di Liverpool, tengok di Arsenal punya stadium. Tapi kalau di Old Trafford tu banyak kali. Ya. Maknanya Tan Sri peminat Man U lah. Dan saya tidak segan-segan untuk menyatakan saya pun ada melabur membeli aset berdekatan dengan stadium. Sampai sekarang ada lagi. Mana? I'm proud to be Man U. Tapi sekarang ni sedih lah. Pergi tengok je kalah. Banyak kalah pada menang kan. Tengok table tu. Tapi abang ingat tak 2 minggu lepas MU kalah? Tak payah cerita sini lah. Yang mana? Yang 0-3 dengan 3-0 tu. Soalan saya ke sini. Ya. Itulah bola ya. Okey Tan Sri, kita nak tanya bila diangkat sebagai timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia pada tahun berapa? Waktu itu saya diminta tolong oleh Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA. Kerana waktu itu pasukan Kelantan relegated ke Division 3. Betul. Kemudian dia nak letak pada tahun 2007. Pada tahun 2007 dia relegated dan dia berada di Division 3. Betul. Kemudian saya tolong secara tak langsung waktu itu dengan kawan-kawan yang jadi presiden dapat naik ke Division 2. Okey. Kemudian kepimpinan KAFA waktu itu minta saya mengambil alih pasukan bola sepak Kelantan melalui untuk menjadi dilantik ataupun dipilih menjadi presiden KAFA. Bila saya jadi presiden KAFA, saya transformkan pasukan bola sepak Kelantan, buat penjenamaan semula. Kalau dulu saya peminat pada Red Devil, saya tukar dia jadi Red Warriors. Tak jauh itu. Dengan baju pun tukar pada jersey warna merah. Dan ada sikit elemen checkered, tiru crochet sikit, combine. Jadilah Kelantan The Red Warrior, dan saya mula buat kaedah pengurusan bola sepak yang berbeza sikit pada masa itu, iaitu daripada
cara pengurusan ala amateur kepada pengurusan yang lebih profesional. Mengasingkan pengurusan pasukan dengan apa ni. Mengapa memilih beralih daripada Menteri Pembangunan Luar Negeri ke Timbalan Luar Bandar? Kepada pada waktu itu saya dah berhenti. Saya sudah tidak menjawat jawatan menteri. Saya menteri sampai ke tahun 2000, fasa pertama. Daripada tahun 90 sampai ke tahun 2000. Daripada tahun 2000 ke 2007 saya tidak berada dalam kabinet. Saya berada di luar kabinet. Tapi saya wakil rakyat, ya. Saya wakil rakyat dan saya menjadi pengurusi salah satu pada agensi kerajaan kadar, lembaga kemajuan kadar. Jadi bila saya diminta untuk mengambil alih pasukan bola tadi dan mengambil alih, dan alhamdulillah kebetulannya berkat doa ramai-ramai kita dapat masuk ke Liga Perdana semula. Pada tahun 2008-2009 gitu. Kemudian setahun lepas kita masuk ke Liga Perdana, Liga Super, meletup sebab kita masuk final. Prime time waktu itu. Prime time Gregoria. Champion Piala FA. Kemudian masuk lagi, kemudian kita dapat rival baru. JDT baru dilahirkan. JDT daripada pasukan Pasir Gudang dulu ditransform menjadi Johor Darul Ta'zim. Asalnya Johor Darul Ta'zim itu pasukan negeri. JDT ni asalnya pasukan kelab daripada Pasir Gudang. Bila TMJ took over, kemudian The Red Warriors ada rival baru dengan JDT. Waktu itu kita pernah mengalahkan JDT 6-2 ke 6-1 di Stadium Sultan Ahmad. Dan pada tahun 2012 kita telah rangkul semua piala. Kita menang treble, Piala Malaysia kita menang, Piala FA dan juga Piala Liga. Semua sekali kat Kelantan menang, dan itu era kegemilangan. Jadi waktu saya mula-mula transformasikan pasukan Kelantan yang menjadi sebutan ramai, saya diminta oleh negeri-negeri supaya masuk terlibat dalam FAM. Lalu saya dicalonkan untuk memegang jawatan timbalan. Jadi saya pun menerimalah tawaran itu dan menyertai, masuk bertanding lah. Dan dipilih menjadi timbalan bersama-sama dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, di mana ayahanda Baginda sebagai Presiden, Sultan Ahmad Shah Presiden, Tengku Abdullah pada situ, Tengku Mahkota Pahang, dia timbalan 1, saya timbalan 2. Jadi di situ saya bermulanya keterlibatan saya dalam bola sepak nasional lah. Baik, kita semua kita dah dengar ni. Semua kita dengar. Kadang-kadang bila Tan Sri dalam pentas politik ataupun di ceramah-ceramah di luar tu, dia more kepada kempen sebagainya. Tapi bila hari ni, kenapa kita nak tanya semua ni? Sebab kita nak orang tahu sebenarnya di sebalik Tan Sri ni sebenarnya siapa sosok hebat ni. Jadi sebab tu kita bila kita dengar, kita faham sebenarnya orang yang sebenarnya politik ni hanyalah jadikan pentas untuk buatkan perkara lebih besar. Jadikan maksudnya di situlah tempat mungkin boleh memudahkan lagi untuk membantu masyarakat. Daripada kecil lagi orang yang memang suka tolong masyarakat, suka tolong orang, komuniti. Jadi sebenarnya saya terkenang dari Tan Sri sebut berkenaan dengan ada orang bantu Tan Sri ketika nak berkredit 700 tu. Tan Sri ingat jasa tu. Jadi sebenarnya ini sebenarnya penting ada pada masyarakat. Sebenarnya jasa. Kadang-kadang bila jasa itu dikenang, maka dia akan adanya, itu yang nama orang berbudi kita berbahasa. Jadi kan ini nak kena ada budi. Sebenarnya Tan Sri ini sebab latar belakang kehidupan. Latar belakang kehidupan. Pertama, kita tahu kita bukan asal orang kaya. Jadi apabila kita ada kemudahan dan sebagainya, kita tidak perlu rasa takut atau kedekut atau rugi untuk memberi balik apa yang kita ada. Itu dah jadi satu way of life. Bukan saja saya, malah anak-anak saya pun saya berpesan begitu. Kalau kita ada kemampuan, jangan lokek untuk membantu. Jangan bantu dengan harap orang nak kenang, jangan harap orang nak terima kasih. Tambah kalau kita dalam politik, kadang-kadang orang fikir bagi kerana harap nak suruh orang terima kasih. Kalau tak terima kasih, kita pun tak happy. Jadi pada saya tak ada kebajikannya begitu. Jadi kalau kita jadikan itu sebagai sebahagian daripada
cara hidup kita lah. Bawanya orang kata sharing apa yang kita ada, apa yang kita mampu, dia akan datang secara natural. Betul. Kita tidak rasa benda tu sebagai satu beban. Betul. Malah kita rasa macam satu hilang. Kita rasa macam satu penghormatan. Dan sememangnya bila kita dapat platform politik, dia membuka ruang untuk kita lebih banyak dapat melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang. Betul. Sebab politik itu kuasa. Dan sebagai contoh, apabila saya sebagai Menteri Wilayah dan melihat warga kota dilanda oleh COVID dengan begitu dahsyat sekali, dan waktu itu saya tengok bagaimana susahnya orang nak cari pendapatan kerana dia tak bekerja. Orang pegawai kerajaan is okey. Kena PKP pun gaji jalan. Betul. Tapi orang-orang penjaja, orang berniaga dan sebagainya, mereka hilang mata pencarian. Mereka terpaksa berkurung tapi tak ada pendapatan. Dan waktu itu saya dapati orang nak berniaga di Kuala Lumpur ni terlalu susah. Betul. Nak minta lesen susah, nak dapat site untuk berniaga susah, nak jumpa dengan pegawai susah. Jadi bila saya tengok begitu, dan kebanyakan pula yang susah-susah ini, kebetulannya barangkali kebanyakannya peniaga-peniaga kecil Melayu. Lalu saya sebagai orang yang ada kuasa yang diberikan dan kepercayaan, saya buat dasar lah, Kuala Lumpur bebas berniaga. Itu saya tahu. Ya, betul. Jadi banyak orang marah dengan saya waktu itu. Dia kata saya di Parlimen disindir oleh pembangkang ketika itu. Dia kata saya nak jadikan Kuala Lumpur ni sebagai ketereh, nak kampungkan Kuala Lumpur. Dia tak faham apa yang ada dalam diri saya, apa yang ada dalam jiwa saya. Betul. Sebab walhal kalau dia macam mengejek saya sebagai kerana saya ahli parlimen ketereh, maka nak jadikan KL ketereh, dia silap. Sebab saya sepanjang-panjang daripada umur 16 tahun saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya tinggal di Kuala Lumpur lebih lama pada tinggal di ketereh. Umur 16 saya ada RMC Sungai Mesi. Dan all the way UTM di Kampung Baru, di Semarak, ya, sampailah saya kerja di Amanah Raya. Jadi bukan soal nak jadikan kampung, tapi kerana waktu itu saya tengok orang susah nak berniaga. Jadi bila saya jumpa satu makcik tu satu hari, saya on the way nak pergi ke office, saya tengok dia menjaja tepi jalan, saya berhenti, saya tanya borak-borak dengan dia sambil-sambil nak pergi mesyuarat kabinet. Dia cerita yang dia ni 15 tahun dah berniaga, tapi lesen sampai sekarang tak ada lagi. So dia ceritalah bagaimana dia susah dapat lesen dan sebagainya. Jadi saya balik pada mesyuarat kabinet, saya balik ke pejabat, saya tanya pegawai, apa je susah sangat nak bagi lesen, gini-gini. Macam-macam lah jawapan diberikan, saya faham lah dari segi peraturan dan sebagainya. Tapi saya fikir benda tu tak sepatutnya dipayahkan begitu. Betul. Lalu saya keluarkan arahan, saya bagi tempoh 3 hari, saya nak tengok lesen keluar bagi makcik. So untuk satu kes tu lah. Jadi kebetulan dapat diusahakan, dapat lesen. Jadi minggu berikut tu on the way nak pergi ke pejabat, saya singgah balik ke kedai makcik tu, saya beri lesen tu direct kepada dia. Jadi dia terperanjat lah. File dia dah lama ada, tak bergerak je file tu kan. Jadi bila beri tu, tiba-tiba dia sujud. Viral sebenarnya, benda tu viral. Dia sujud. Ada mana nak cerita je kan? Saya jadi terkema, terperanjat. Maka dalam hati saya kata, Masya Allah, benda tu mudah saja aku buat, tapi sukanya makcik ni sampai dia sanggup duduk sujud bumi. Orang lain macam mana? Orang lain lagi, mesti ramai lagi yang macam makcik ni juga. Betul dan sih. Lalu bila saya balik tu, saya buat polisi. Waktu tu saya kata KL bebas berniaga. Berniaga dulu baru apply license. Betul. Pegawai-pegawai saya tak benarkan merampas barang-barang penjaja kecil. Kalau dia berniaga tempat salah, saya kata cari tempat yang dia boleh berniaga. Bukan nak paksa tempat tu kadang-kadang menghalang lalu lalang dan sebagainya. Okey, kita faham lah. Betul. Tapi jangan kill the business. Sebab saya kata, kalau rakyat nak berniaga, separuh pada masalah kita dah selesai. Kita tak nak ni, rakyat tak nak bekerja. Rakyat mencuri, rakyat merompak, rakyat menyamun. Itu problem. Betul. Tapi kalau rakyat nak berniaga, kena why kill? Ini dah potensi ibarat benih kesanggupan untuk mencari rezeki secara halal. Cuma dianggap berniaga haram kerana tempat tak ada lesen. Jadi halal haram berniaga daripada sudut undang-undang tu manusia yang buat, bukan Quran. Takkan tak boleh pindah. Betul. Lalu saya buat program Kuala Lumpur bebas berniaga. Saya masa tu menjangkakan 1,000 orang mungkin akan tampil berniaga. Tiba-tiba bila selepas 2 sebulan, bila turun balik 6,000, 700,000 rakyat keluar berniaga. Saya gembira. Jadi
Kerana kita ada jawatan, sedikit kuasa tu, kita boleh manfaatkan benda-benda begitu. Itu sebagai contoh. Jadi banyak lagi macam saya buat program apa tu wilayah, apa tu anak muda kota berniaga. Saya suruh bandaraya cari tempat. Ini you kata ini tak boleh, tak boleh. Tunjuk dengan saya di mana boleh. Cari semua tanah kosong, tanah gereja, tanah bucu, tanah parking dan sebagainya yang boleh jadikan ruang berniaga. Saya bagi 3 hari, datang beratus-ratus sites. Maka daripada sites ini saya kata okay, start to offer pada anak-anak muda berniaga, berbagai-bagai kategori perniagaan. Itu antara contoh. Maknanya nak menolong bila ada kuasa politik tadi tu, daripada keinginan biasa kita orang biasa, tapi kita orang yang berkuasa banyak lagi boleh tolong. Itu perbezaan. Sebenarnya Daniel, ni ada cerita dia pasal lesen di Kuala Lumpur. Betul. Sebelum kita kena rapat dah dengan Tan Sri, kena rapat ni kat sosial media je, bukan kena rapat macam semeja ini kan. Kuala Lumpur ni adalah tempat paling susah nak berniaga. Susah sangat. Kenapa kena? Susah nak berniaga. Kerana yang disebut oleh Tan Sri tadi. Kerana susah sangat untuk kita memudahkan urusan untuk orang dapatkan lesen. Ini memang berlaku lama. Dan saya antara think tank group juga dalam grup yang sama-sama dengan DBKL dulu, hapuskan tonton judi di Kuala Lumpur ni dulu. Di bawah waktu zaman Kementerian Wilayah dulu, waktu zaman Datuk Seri Adenan sebagai KSU. Jadi banyak program-program yang diorang cuba nak buat memerangi judi dan sebagainya ni. Tapi macam perniaga ni kurang, bukanlah kata diorang tak buat, tapi tak banyak yang buat, melainkan ada laluan-laluan tertentu. Jadi saya waktu tu saya pernah syorkan benda ni tapi tidak berjaya lah. Tapi satu hari tu waktu KPKP tu, Tan Sri punya set pos tak silap saya, Datuk Budiman datang jumpa saya kat pejabat. Dia telefon, Assalamualaikum Kanda apa khabar? Saya pun kata sihat lah. Boleh tak saya nak datang jumpa? Kita tahulah dia pernah menang besar dulu waktu zaman politik. Saya ingatlah dia menang dekat Sungai Besar ke apa kan. Betul. Jadi dia datang, dia kata ini saya datang ni atas dasar, dia kata Tan Sri Anwar Musa datang nak bagi peluang kepada semua peniaga-peniaga boleh berniaga di Kuala Lumpur secara bebas. Saya macam kata Betul ke ni? Betul ke ni? Betul. Tak mimpi ke ni? Dia cakap betul ke? Dia kata betul. Dia tu bagi saya nombor telefon Tan Sri. Datuk Budiman bagi nombor Tan Sri. Kalau tak percaya tanya sendiri. Jadi sembang dia kata Datuk Tan Sri nak bantu semua peniaga-peniaga di Kuala Lumpur yang waktu tengah susah ni boleh berniaga bebas. Saya cakap kalau ini buat sejarah lah Kuala Lumpur, saya kata. Betul dia kata Kanda. Saya pun ingat benda tu main-main. Betul-betul berlaku. Dan sebab tu saya adalah orang yang paling teruja panggil Tan Sri datang ni. Sebab hari ni belum sempat saya tanya dia jawab. Jadi itu contoh. Memang betul berlaku. Sebab Kuala Lumpur ni jangan cakap buka ya, confirm. Kalau kau salah, sebab dia ada persatuan kan dia. Dekat sana dia kroni dan sebagainya. Kroni kuat sana. Betul. Kalau nak bagi kesenangan, kelonggaran pada orang berniaga, bantu. Nampak tak? Tan Sri sebut tadi, bila Tan Sri bagi dia orang tersujud, bukan tahu kenapa? Kerana saya juga orang pernah melalui benda tu. Bila dapat lesen ni tepi jalan ni, penjaja ni macam dapat apa? Macam dapat emas satu karung bang. Betul. Dia macam dapat satu kerja lah. Macam dapat sebab kalau dia tak ada lesen, dia berniaga lah kat ada berdebar-debar. Bunyi je penguasa datang, pack barang simpan, lari sana lari sini. Jadi sebab saya pergi ke Taman Titi Wangsa waktu itu, budak-budak yang nak berniaga bagi sewa basikal. Bila dapat bandaraya datang, lari sekejap. Bandaraya penguasa balik, keluar balik macam mengejar ayam dia lesung. Saya kenapa harus ada situasi yang begitu? Sebab saya fikir begini, saya masih teringat kata-kata almarhum Pak Ghaffar, Tun Ghaffar Baba. Dia kata bila kita menjadi orang yang berkuasa, umpama kita pemilik sebuah perigi. Sebagai pemilik sebuah perigi, kalau lalu seorang musafir yang dahagakan air, biarlah dia ambil satu timba, dua timba, tiga timba. Sebab perigi tu tak kering pun. Kecuali jangan dia datang dengan kereta bomba, dia sedut satu perigi. Itu kata-kata Pak Ghaffar. Maknanya bagi peniaga-peniaga kecil, orang kecil ni, boleh tak tolong permudahkan? Betul. Masalah kita ni dalam mentadbir, kita ada dua jenis mentaliti. Satu, mentaliti yang ditinggalkan oleh penjajah. Penjajah datang, jabatan-jabatan ni dulu di bawah penjajah. Jadi mentaliti orang menjajah, dia suka cari jalan supaya orang menyembah-nyembah dia. Kerana dia sebagai penjajah, ini orang yang dijajah.
So dia jadikan segala-galanya susah. Kerana dia nak menguasai. Mentaliti yang keduanya ialah setelah kita merdeka, tujuan kita merdeka apa? Kita nak membela rakyat kita. Betul. Jadi kalau niat nak membela, kita mesti permudahkan. Betul. Saya tak faham kenapa mesti apa satu benda mesti ada birokrasi yang panjang-panjang. Mereka yang bertugas di Bandaraya waktu saya jadi menteri, mereka akan tahu. Ini kuliah saya yang tak henti-henti saya sebut, ya. Bahawasanya permudahkan. Kadang-kadang kalau kita katalah contoh seorang pelabur, dia nak buat satu projek pembangunan tanah, ya. Kadang-kadang nak dapat kelulusan kebenaran merancang sampai 2 tahun 3 tahun. Betul. Ya. 2 tahun 3 tahun bagi pegawai lazim biasa aja. Ya, sebab pada dalam tempoh itu gaji dia naik juga. Pangkat dia naik juga. Tapi bagi orang berniaga 2 tahun cost of finance dia berapa? Kalau projek itu GDV-nya 500 juta misalnya, kalau dia ada komitmen bank 500 juta, 5% daripada 500 juta sudah berapa? Mungkin 25 juta. Betul. Ya. Kerana delay 1 tahun, erti kepada orang berniaga 25 million losses. 3 years dah 70 juta losses. So kalau kita boleh cut short delay yang 3 tahun kepada 1 tahun, kepada 6 bulan, maka itu sebenarnya duit. Betul. Bila pemaju terpaksa membayar kos yang lebih kerana delay, dia tak apa. Dia ambil kos itu, dia pass pada pembeli. Jadi akhirnya rakyat yang akan terpaksa membayar kos kerana pengurusan yang tidak efisien. Baik. Okey. Ya. Bukan senang tu nak dapat pemimpin macam ni. Betul. Contoh kalau kita tengok kalau boleh next PM SPM. InsyaAllah. Saya dah tua lah. Apa ni, even di England sendiri, kita kata kita tiru sistem orang putih. Kita ni inherit sistem daripada orang yang menjajah kita dulu, Britain. Hatta di Britain pun dah ubah. Di Britain kalau kita buat satu submission untuk mendapat planning permission, bila kita submit saja, dia jawab balik dengan kita, dia beritahu date bila tarikh terakhir yang dia mesti luluskan. Kalau dia tak jawab dalam tempoh tarikh berkenaan, kita boleh buat inquiry. Orang dah pergi advance sampai ke peringkat itu, dia boleh commit. Dia submit, okay, 3 months I will give you a reply. Kalau ada problem dan sebagainya. Kita tidak. Kita tak. Kita dragging, tak tahu tarikh bila, dragging sampai bertahun. Dan kita tak bagi feedback pun kadang-kadang. Kadang-kadang tak bagi feedback pun. Sebab apa? Kalau pergi ke pejabat, nak jumpa pegawai itu macam satu benda yang sangat susah sangat. Ya? Pegawai sibuk, pegawai busy, pegawai meeting dan sebagainya. Dia kadang duduk belagar di pejabat kerajaan. Kalau satu hari suntuk, habis masa dengan begitu saja. Betul. Sehingga saya pernah sebut kata di Bandaraya, kenapa tidak ground floor Bandaraya tu buka macam satu klinik. Siapa nak buat development pergi situ, bincang, kita bagi jawapan dulu awal-awal. Balik dia buat macam kita suruh. Bila dia submit balik, kita dah lulus dah. Sebab apa? Kita dah check dah. Tak payahlah main high and seek dengan dia. Betul. Dia pasal agak-agak ni boleh lulus ke tak boleh lulus. Buat gini tak boleh lulus. Betul. Lepas tu kita act pula. Kadang-kadang kita ni act lebih lagi daripada menteri. Menteri pun tak act. Betul. Kadang-kadang lebih lagi kan. Nanti saya call you balik lah. Nah, ni faktor-faktor kemanusiaan pula lah. Tak ada. Faktor-faktor busy. Tapi generally petang ada kenduri nak pergi. Sikap. Tapi tak semua. Ada juga dalam Bandaraya yang baik-baik. Betul. Tapi kadang-kadang ada yang memang tak nak layan. Dia nampak penjaja ni macam kerek bajet. Dia rasa macam kau ni macam nega haram. Nega haram tu pergi jual dadah. Betul. Nega haram tu pergi meniaga judi. Abang tu meniaga air balang je. Dia yang haram dia tu apa? Tak ada lesen. Tapi rokok halal pula. Ini tak boleh ni. Tak, maksudnya begitu. Jadi ini yang disebut, saya rasa benda ni boleh baiki. Bergantung pada sikap. Tapi apa yang Tan Sri lakukan tu adalah satu game changer untuk Tan Sri sebenarnya ada buat recruitment ke tim Tan Sri yang dalam politician saja, saya nak tanya. Yang masih ada sekarang ni yang macam ikut macam ni. Punya masih lagi follow yang macam ni. Bukanlah recruitment secara langsung. Sebab dalam setiap organisasi ini pun juga satu perkara yang kekecewaan dalam parti, dalam politik pun kita ada juga kekecewaan serupa dengan Jabatan Kerajaan tadi, iaitu soal mentarbiah, melatih. Sebab saya kata tadi, kalau macam parti lama saya dalam parti UMNO, minta maaf sebab saya sebut sebagai contoh, kita kurang elemen melatih atau tarbiah. Jadi orang nak kontrak, isi borang masuk parti. Orang takut kena nak tukar, nak mengajar jauh, dia takut kena tukar, dia nak bodek, dia masuk parti.
Kalau setengah tempat dulu kerana dapat baja subsidi dia masuk parti. Tapi tarbiyah penghayatan tak ada. Jadi masuk parti kerana nak rub shoulder. Masuk parti kerana nak dapat favor. Masuk parti kerana nak dapat kebenaran, nak dapat projek, nak dapat kontrak. Jadi kalau itu saja perjuangannya, saya rasa parti tak membawa kita ke mana. Sebab bila sebut parti dan juga politik ni, ada benda lebih besar di belakang yang selalu disebut oleh semua orang. So, agama, bangsa, negara. Jadi agama, bangsa dan negara ni takkan sampai ke mana kalau cara kita berparti hanya pada soal-soal materialisme dan individualistik. Jadi patut ini mesti ditarbiahkan pada soalan tadi. Benda ni mesti ditarbiahkan supaya bila ditarbiahkan, semangat pengorbanan, memahami ala tuju, memahami prioriti itu ada. Betul. Sebab ini antara perkara yang pernah saya tegur dalam parti lama saya, elemen tarbiyah tidak ada. Bila seseorang tu jadi ahli parti, nak suruh dia hurai, apa dia dasar perjuangan? Apa dia matlamat perjuangan? Tak ada. Yang dia tahu, nak kontrak, nak projek, nak lobby, nak dapat duit, dapat komisen. So kita lahirkan banyak, makin lama makin ramai, penuh dengan businessman lah dalam organisasi kita. Tapi ada parti politik sekarang ini yang menekankan soal tarbiyah, dakwah. Barulah penghayatan itu mendalam. Bila itu ditarbiahkan, insya-Allah dengan sendirinya pelaksanaan tu orang rasa dia bertanggungjawab kepada manusia, bertanggungjawab pada Allah. Baik. Dan itu akan menjadi seseorang itu lebih kental, lebih bermakna, sebab bagi kita orang Islam terutamanya, sense of accountability kita tidak hanya kepada insan. Kita ada tahap accountability yang kedua yang jauh lebih penting, sense of responsibility pada Allah SWT. InsyaAllah. Baik, terima kasih Kasri. Kita blok satu ni lain macam. Lain macam. Kita selam cukup dalam dan kita memerlukan oksigen sikit. Kita menyelam dengan lebih dalam di blok yang kedua. Betul. Jadi sekembalinya kita dalam Table Talk with Semboyan. Sembang sini baru tahu langit tinggi ke rendah.